Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kuat. Ni tak bunyi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hasna was-sa'ba idha syi'ta sahla. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin Ustaz Fa'ah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu. Tuan-tuan Allah sihat dah. Oh, muamalat ramai dah. Ni abang jual perjalanan mai muamalat bagus. Niaga kan. Selalu okey ada kerja tu. Alhamdulillah free, alhamdulillah. So, kalau ada lapangan datanglah. Kalau kita tak ada lapangan, betul lah kan. Baik, jadi tuan-tuan alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu. Kita hari tu kita jumpa hari apa, bang? Ahad lepas kan? Sekejap tuan-tuan masa berlalu. Ahad bertemu Ahad dah seminggu dah. Tapi rasa sesat. Ini tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan pun tahu kan? La taqumu as-sa'ah hatta tataqarrab al-azman. Takkan berlaku kiamat sampai masa jadi pendek. Nah, wa takunu as-sanah kasyahr. Setahun macam sebulan. Tuan-tuan rasa dari tahun 2020 sat ya? Perasan tak? Sat macam sebulan. Tapi macam sebulan tu tahu bila PKP pula kita buat apa rasa sat. Kemudian wasyahr dan sebulan macam kal Jumaah seminggu. Wal Jumaah kal yaum. Sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari macam qatar mati bin nar, macam percikan api ya. Tu ya sehari. Tuan-tuan daripada pagi tadi sampai sekarang yang sesat ke lama? Betul masa tu dah jadi makin accelerate, dia jadi cepat. Tuan-tuan jangan tengok masa jam tu. Jam tu sama kan? Tapi dicabut berkat. Bila dicabut berkat, sekalipun jumlah dia sama, sebenarnya masa tu dia sempit sampai kita tak dan nak buat benda-benda yang banyak, benda yang bermanfaat. Baik tuan-tuan, tak apalah. Itu sedikit lah. Okey tuan-tuan, semua ada lah. Dan yang ada ke nak saya boleh je putus sikit lagi? Ke macam mana? Nak putus sikit lagi ke tak payah bang? Boleh je nak putus sikit? Saya retas banyak. Oh, saya ada printer dah, retas dia banyak. Retas ada apa? Saya punya tu ada banyak rim. Boleh tuan-tuan lah. Ini siapa punya ni ada tulis ni? Siapa yang ada tulis biar ambil ni? Abang punya apa? Ha? Dia ada tulis ni? Oh, ada tulis. Okey, tak apa. Baik. Saya pun guna handset pun boleh. Baik, jadi kita berhenti di mana? Ke surat 5. Kita cuba pergi cepat lah tuan-tuan. Kita nak habis kan. Okey, baik. Jadi kita dah bincang lah. Kita bab muamalat, bab jual beli. Yang pertama jual beli adalah apa? Quran sebut yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan jual beli yang tidak pernah rugi. Ini sebut dalam Quran. Ataupun dari segi bahasa muqabalatu syai' bi syai', kita tukar benda. Nah, tukar benda. Tak kiralah dengan duit ke, dengan apa ke, itu termasuk jual beli. Nah, kita nak beli baju bayar dengan beras ke, kita nak beli beras bayar dengan apa? Dengan apa-apa lah, dengan besi ke, dengan apa-apa lah, dengan baju ke, dengan apa-apa lah. Nak beli kopiah kita bayar dengan kursi ke. Yang penting pertukaran benda. Nah, dari segi syariat pula disebut kita tukar benda tu untuk menyerahkan milik kita pada dia, dia menyerahkan milik dia pada kita. Nah, itu dari segi syariat. Okey, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Okey, ini kita bincanglah. Saya ulang sikit ya tuan-tuan. Baik, kemudian berkenaan dengan hukum jual beli, kata Imam Syafi'i hukum jual beli adalah harus. Harus ni maksud dia buat tak dapat pahala, tak buat pun tak apa. Dia harus saja. Okey, baik. Kemudian rukun jual beli. Rukun jual beli ada 3 kan? 3. Yang pertama ada penjual dengan pembeli. Kemudian ada apa? Akad. Kemudian adanya barang yang diperjualbelikan. Kita dah bincang dah yang pertama. Ni saya ringkaskan tuan-tuan. Pertama apa dia? Pelaku, iaitu penjual dan pembeli. Dia ada satu syarat. Syarat dia ahliyah. Apa itu ahliyah? Ahliyah mestilah baligh dan berakal. Kita dah bincang
Jadi penjual dan pembeli mestilah balik dan berakal. Ni ahliyah. Jadi kalau budak-budak kalau nilai dia sedikit, contoh dia pergi beli roti canai, nilai besar ni kecil. Budak-budak beli roti canai 5, besar kecil? Bagi kecil ya, keadaan cuma roti canai 10 kecil ya. Melainkan kalau budak tu datang pergi beli roti canai kat kita, dia bayar not 50, not 100. Ni kalau boleh perhatikan dululah, takut dia ambil duit mak dia ke apa kan. Tapi kalau dia dah pesan ayah suruh beli ke apa ke, kita dah kenal dah, dia main beli, ayah dia suruh, tak apa lah. Boleh ya? Baik, yang kedua dia mesti balik, dan kedua berakal. Orang gila tak boleh. Kalau orang gila main kedai kita, dia makan, lepas tu dia bagi kita 50, dia kata ambil lah, dia gila. Maka kita tak boleh ambil duit dia. Itu hak. Bila duit dia yang boleh urus adalah wali dia, penjaga dia. Boleh ya? Okay, ini kita bincang dah. Penjual dan pembeli mesti balik dan berakal, melainkan nilai yang kecil ataupun dia menjadi wakil pada ayah dia. Contoh, ayah suruh anak beli rokok, ada tak? Ada kan? Anak suruh beli rokok. Boleh tak? Boleh ya. Ataupun kita dah kenal dah, kalau budak ni mau beli rokok, bapak dia lah suruh, kita dah tahu dah. Tak apa lah. Boleh ya? Okey, itu cerita dia. Kemudian akad. Ni pun kita dah bincang dah. Akad, saya beli, saya jual. Dalam mazhab Syafi'i, kalau benda yang nilai dia besar wajib, kalau nilai yang kecil dia maafkan. Tapi ikut majoriti ulama, bila kita dah serah dan beli, kira jual beli lah tu. Kalau tuan-tuan beli motor, tuan-tuan dah sign apa semua kan, tuan-tuan ambil motor, tuan-tuan sign, tu kira akad lah tu. Boleh ya? Jadi kalau tuan-tuan nak akad boleh, tak akad pun tak apa. Boleh akad ataupun tak akad. Tapi kalau tuan-tuan sunat lah akad, kita kata sunat lah. Tuan-tuan beli motor dengan Cina, tuan-tuan akad dengan dia, boleh je. Okey, kita saya nak akad, saya beli saja, boleh je. Okey ya, baik. Itu bincang lah. Baik. Adanya barang. Ni kita sekarang ni kita berhenti sini. Barang yang diperjualbelikan. Barang ni pula dia ada apa syarat? Betul tak? Syarat yang pertama suci. Kita bincang lah. Najis tak boleh diperjualbelikan. Boleh ya? Najis, arak, bangkai, babi tak boleh diperjualbelikan. Tapi sebelum saya lupa tuan-tuan, saya baru dalam bulan lepas saya balik daripada Kampung Selamat. Saya jumpa ulat sawah lintas. Besar agak ulat sawah dia. Syabih, kalau saya langgar tu boleh jatuh pun. Besar agak. Saya ulat sawah ni tak takut sangat, jangan tedung selah Tedung selah biasanya kalau kena patut biasanya mati lah, itu dia. Janganlah selamat tuan-tuan. Bukan tedung selah, tedung apa? Tedung selah, bukannya O tu. O tu dia tak kuat sangat, bisa dah. Saya ada seorang kawan saya, dia kena patuk masa dia tidur, yang O tu. Tidur, jaga-jaga tapi tak matilah. Dia punya bisa tu ikut orang lah, tapi biasanya dia teruk tapi dia tak mati. Dia kalau macam tuan-tuan kena gigit lipan ke, gigit apa? Allah Akbar. Allah Akbar. Tertekan tuan-tuan. Sembang-sembang semangat, tertekan tuan-tuan. Basah sikit. Tak apa aku noh. Tak apa. Saya boleh print banyak lagi tuan. Lagi 10 saya print. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena gigit lipan ke apa, gigit dengan tebuan ke, tuan-tuan tak risau sangat. Doktor kata dia sakit situ ya. Sebab dia gigit, dia tak masuk dalam darah. Malaikat kalau tuan-tuan kena banyak sangat, bila banyak sangat, dia punya toksik boleh masuk dalam darah, boleh mati. Tapi kalau tuan-tuan kena sekok, 2 ekor lipan, tak mati. Tapi kalau ular lain, dia bagi masuk dalam sarung darah, itu yang boleh mati. Jadi kawan saya tu tak matilah, dia kena gigit, tapi dia kena dengan ular O tu. Tapi kaki dia tu memang, dia tebuk lubang memang sampai ke kaki. Tebuk habis ni, korek buang. Jadi berkawah kaki dia. Tapi dia tak matilah. Baik. Tapi kalau tedung apa? Orang panggil apa tedung tu? Salah kan? Tedung tu sahunya matilah kalau kena. Sahunya mati, dia sangat bahaya. Bisa dia mematikan. Hatta orang yang buat pertunjukan pada bomba kan, memang kena patut. Biasanya memang mati. Bomba yang kena patut pun mati. Dia memang biasa matilah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, ulat sawah. Bila saya bagi tahu dekat pengusi masjid, saya kata saya jumpa ulat sawah. Lintas kan Kampung Selamat, tepi tu kan dia ada macam apa? Kolam Bukit Merah kan. Kalau dia kan tepi tu, dia macam payah sikit tu, memang ulat sawah suka. Jadi dia naknya anaconda dengan ulat sawah benda yang sama tuan-tuan Sama ya. Cuma kita ulat sawah kita sawah batik. Anaconda dia sawah yang bulat-bulat lah. Dari segi saiz sama aja. Dua-dua boleh jadi besar. Cuma di Brazil tu banyaklah anaconda, hutan dia besar, tebal. Okey tuan-tuan, saya bagi tahu kat imam tu kata apa? Biasalah ustaz, rupanya biasa aja. Saya ingatkan aku rupanya biasa aja ustaz. Kami tangkap jual. Malah dia bagi tahu kat saya ada sekok lagi yang tak kena tangkap di kat buang sampah tu. Dia kata situ ada besar.
Dia jaga, dia kata itu ada besar. Tapi rupanya kalau besar sangat, Cina tak mau sangat, dia tak mahal. Dia nak sedang-sedang. Sedang-sedang mahal. Sak-sak tu kan. Mahal sak ni. Bila dalam 500 boleh dapat. Jual kat Cina Bagan Serai, dia pun buat ubat. Tapi jangan besar sangat, macam boya lah. Boya kalau besar sangat, orang tak buat beg lah. Dia punya kulit tu keras. Dia kena boya yang apa? Yang muda-muda. Itu kulit dia lembut. Baik, okey tuan-tuan. Sekarang ni boleh jual beli ke tak boleh ular sawah? Ni kita bincang dulu belajar ni. Suci. Jadi bangkai tak boleh jual, sebut dalam hadis. Bangkai tak boleh jual, babi tak boleh jual, berhala tak boleh jual, kemudian arak tak boleh jual. Ketum tak boleh jual Ketum tak boleh jual, haram. Baik, jadi tuan-tuan boleh ke tak boleh? Sebab geng Kampung Selamat depa jual apa? Jual ular sawah dekat Cina ubat Bagan Serai. Boleh tak boleh? Ni kita dulu ngaji. Dia boleh dan tak boleh. Kalau kita jual depa makan, tak boleh. Tapi kalau depa jual depa buat ubat macam mana saya tak tahu lah. Itu jadi boleh pula. Kalau terputih berkesan lah, boleh lah. Tapi biasanya ustaz akan kata haram lah. Biasanya ustaz akan kata macam tu haram lah. Boleh lah. Tapi kalau dia kata betul dia buat ubat, tak apa lah. Dia buat ubat. Tapi kalau dia kata dia buat sup makan, jangan. Tak boleh, haram. Dalam mazhab Syafi'i memang haram. Tak boleh Kalau telur ulat tak apa. Telur ulat boleh makan tak? Telur ulat. Telur ulat boleh makan tak? Boleh kan? Tuan-tuan. Telur ulat, kita jumpa telur ulat sawah ke anaconda boleh makan tak? Besar-besar. Telur boya boleh makan tak? Telur penyu. Penyu boleh makan tak penyu? Penyu tak boleh makan, tapi telur boleh makan. Tapi kalau boleh janganlah makan telur penyu tuan-tuan. Kesian penyu. Penyu dah nak pupus dah tuan-tuan. Dah pupus semua dah. Tak sepatutnya lah makan telur penyu dulu. Tapi penyu, telur boleh makan, telur penyu. Penyu boleh makan penyu. Ulat boleh makan tak telur ni? Tuan-tuan jumpa telur ulat sawah boleh makan tak? Telur ulat, telur selar ke? Ataupun senang telur cicak. Saya tengok sedap kan, teringin nak masak. Cicit. Boleh tak? Telur cicak, semua telur binatang halal dimakan. Semua. Dengan syarat dia tidak berbahaya, itu syarat dia. Kalau beracun ke apa tak boleh lah. Mana dia lepas ni, bewak ada telur bewak. Bewak telur ke beranak Telur boleh lah tuan cari telur bewak makan. Anda tahu boleh jadi ubat. Dia tak? Penyu boleh. Lama tak jumpa haji. Bismillah. Jadi kalau buat ubat betul, saya tak tahulah ubat macam mana, kata buat ubat boleh lah jual. Okey, tak apa. Suci. Dan kita dah bincang dah, najis boleh jual tak? Najis apa? Tek ayam, baja tek kambing, baja apa semua ni boleh tak boleh? Kita tak boleh jual taik, tapi kita boleh ambil apa? Cas perkhidmatan. Boleh? Cas perkhidmatan. Macam kita lah bagi orang cas apa? Kita kan banyak perkhidmatan kan? Khidmat nasihat. Boleh makan? Kau nak makan lah. Boleh makan lah. Jadi tuan-tuan try dulu. Sedap beritahu saya. Try dulu. Okey tak apalah tapi saya yakin tuan-tuan tak lalu betul tak kan? Tak lalu sebaik-baiknya tuan-tuan tak boleh try. Benda pelik-pelik ni tak boleh try lah. Betul tak kan? Buat apa? Kita ada banyak benda lagi kan yang sedap. Buat apa nak makan telur cicak, telur apa, telur boya, buat apa? Baik, telur boya tuan-tuan boleh cari ni pada lalang ni kan. Cuba cari. Tapi jaga-jagalah mak dia tak jauh. Kena tak? Tuan-tuan jumpa telur boya lari cepat-cepat sebab mak dia tak jauh. Boya kalau lari atas darat laju juga kan. Tuan-tuan pun tak lepas. Boleh. Boleh makan telur boya. Baik, jadi tuan-tuan, okey, kalau najis kita boleh cas perkhidmatan. Perkhidmatan macam mana? Pertama kita tampung najis tu. Betul tak? Kemudian kita nak kumpul. Bukan senang tu, busuk. Kita nak packing pula. Lepas tu nak cuci pula tempat tu. Lepas tu kita nak bawa pula. Cas perkhidmatan. Boleh tak? Boleh cas perkhidmatan. Okey, baik. Kemudian bank darah. Darah boleh jual beli tak? Kita derma darah kan. Sebab tu kita tak jual beli darah. Saya tak pernah derma lagi. Tuan-tuan yang derma darah bagus. Memang Cina suka derma darah sebab dia bagus. Bila tuan-tuan derma darah, hati tuan-tuan akan produce darah yang lebih bersih. Betul. Tuan-tuan kalau ada gatal-gatal kulit, elok derma darah. Tapi syaratnya tak boleh ada kencing manis lah. Ada kencing manis dia tak mahu bagi tahu awak lah. Kencing manis dia tak bagi lah. Apa dah? Tu betul.
Ada persoalan, kita pergi hospital, kita kekurangan darah. Tuan-tuan tahu dalam banyak pembedahan yang paling banyak kurang darah bedah apa? Potong lutut. Ya, ini ayah saya potong dua-dua lutut. Memang ayah saya sampai sekarang tak larat. Dia sebab bila tuan-tuan operate lutut lah operate yang paling banyak buang darah. Banyak darah terbuang. Sebab tu dia tak larat. Siapa yang operate lutut, ni potong lutut potong lutut ganti silikon. Memang badan jadi tak larat Kita bila kurang darah, dia pun tambah darah. Darah siapa? Darah kita tak tahu darah siapa. Cuma yang pasti bersih lah. Tapi kalau O dengan O kalau tuan-tuan O ambil darah AB boleh mati. Boleh mati tuan-tuan. Sebab O, tapi O bagus. O semua darah boleh ambil. Betul tak? Darah A, darah AB, darah benda lah. X, Y, Z. Kalau O tak apa. O, kalau darah O, darah pemurah. Semua orang boleh ambil darah O. Tapi darah kedekut, darah AB kedekut. Dia boleh terima semua darah, tapi darah dia dia apa? Dia hanya boleh terima semua darah, tapi kalau dia nak derma hanya pada darah AB saja. Boleh Ni darah AB ni darah yang susah dapat Semua O saya ingat ada A boleh. Tak ada apa. Ada A siapa A? Oh A. A kena ambil A tak silap kan? Tak silap Tak ada silap. Silap boleh mati. Silap boleh mati. Tak apalah kita ambil darah. Katakan darah tu daripada orang bukan Islam. Macam mana tuan-tuan? Boleh tak boleh tuan? Kat hospital mana kita tahu darah siapa? Tak tahu kan. Kita pun tak tanya. Betul tak? Boleh tak boleh? Dia naknya darah manusia ni sama sama Islam atau bukan Islam sama. Sebab apa? Quran kata walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami telah muliakan anak Adam. Sebab tu manusia dia tak najis dia punya jenazah. Boleh lah Kalau kita semayang, kita bersentuh dengan jenazah kafir ke Islam, dia tak najis. Mayat manusia, semua manusia dia tak najis. Kalau kita semayang, dalam poket kita ada apa? Ada apa? Kita panggil ada cicak, bangkai cicak, batal semayang sebab bangkai cicak najis. Ataupun kita semayang dalam apa, badan kita sangkut apa, ayam mati. Walaupun kita dah bagi mandi ayam tu bersih, kita semayang, kita sayang tak ayam mata ni, batal sebab ayam tu najis. Tapi kalau kita ada baby, anak kita mati, kita semayang sambil kita pegang dia, tak batal. Tapi dengan syarat bersih lah, badan dia luar tu bersih. Sebab semua manusia dia sama ya tuan-tuan. Allah Ta'ala muliakan anak Adam daripada semua makhluk. Sebab tu kita tak ada masalah. Sebab ada orang dia salah, ada saya dengar pernah cerita anak dia elok-elok, lepas tukar darah tu jadi hantu. Kata ni mungkin daripada jembalang apa, orang jahat, salah. Anak jadi masalah macam tu, mungkin kita yang salah didik. Boleh darah tak ada kesalahan. Boleh darah manusia sama semua. Tapi tuan-tuan tanya, saya tak tahulah kalau tuan-tuan tanya ahli sufi ke, jawapan dia lain saya tak tahulah. Tapi ini dari segi hukum sama. Okey tuan, tak apalah. Bayar Oh, bayar tu. Bayar ni nak kira apa tu? Kita seguhati lah, bukan kita jual darah lah. Seguhati lah. Mungkin bayar untuk masa yang terluang tu lah. Kita luangkan masa kan. Di masa tu pun ada tuan-tuan. Dia nama khidmat tu tuan-tuan. Khidmat tu. Sebab tu orang kalau pakar-pakar apa tuan-tuan, pakar apa? Pakar motivasi, pakar apa, dia ada masa-masa tu. Sejam. Masa mungkin dia bayar untuk masa dia tu lah kot. Masa perkhidmatan, mungkin duit minyak. Betul tak kan? Abang pergi bukannya terbang. Betul tak kan? Ini retak duit minyak. Tak payah pergi jauh lah. Ilmu mana boleh jual beli? Ilmu haram jual beli. Tapi mana-mana ustaz mai tuan-tuan mesti bagi segu hati. Bukan tuan-tuan beli jual ilmu ni, tapi dia punya minyak dia, masa dia. Faham kan? Sebab tu ulama bila bahas, kan ada ustaz yang letak harga kan? Ada ustaz letak harga. Jadi bila bahas-bahas boleh tak? Kesimpulannya boleh ustaz letak harga. Contohnya dia duduk kat Padang Lalang, dia nak mengajak di Kuala Lumpur, dia pun bagi dia RM30. Oh, pingsan dia. Dia dari segi agama sepatutnya dia pun yang mai kat dia. Betul tak? Dia pun mai. Itu ilmu. Al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu tu kita kena pergi kat dia, bukan dia mai. Itu asalnya. Mana ada tuan-tuan nak mengaji dengan saya, ramai-ramai naik motor pergi rumah saya. Tapi sukar. Betul tak? Sebab tu zaman Imam Syafi'i, mana ada ulama mai tempat kita mengajak? Mana ada? Daripada dulu lagi. Orang nak mengaji pergi pondok, betul tak kan? Tinggal adik-beradik apa semua. Orang nak mengaji Imam Syafi'i, tinggal keluarga dia yang berada di apa? Palestin, tinggal pergi ke Imam Malik, jauh perjalanan, kecil lagi dah pergi. Itu mengaji.
Tapi dengan berlalunya zaman, orang mungkin sukan, betul tak kan? Sukan, maka dimudahkan, maka ustaz datang. Ada balik je. Bila ustaz dah datang, minyak ustaz. Saya tak tahulah, aku ada ustaz yang terbang, saya tak tahulah. Kau dia bagus kan? Elok sampai dah kan. Jadi tak payah bayar apa. Saya terbang, tak apalah cerita lah. Baik. Jadi sebab tu kesimpulannya, kalau ustaz letak harga, kesimpulannya boleh ya. Tapi janganlah lemah sangat. Ada ustaz, berapa ustaz nak bayar? Saya tak isah bagi orang apa pun, tapi saya biasanya dalam 10,000 lah. Ada ni, bukan tak ada. Ada. Saya tak isah bayar berapa pun tak apa, tapi selalunya saya orang bayar dalam 12,000 macam tu lah. Ada. Mahal sangat. Itu dah kan. Pada-pada lah. Baik. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya ilmu tak boleh jual beli. Tapi yang tuan-tuan bagi, pertama sagu hati lah. Nama apa sagu hati? Bukan jual beli. Jual ilmu yang salah ni, contoh lah, tuan-tuan jumpa saya kat kedai roti canai nan. Contoh ni. Saya duduk, tuan-tuan tanya, ustaz nak tanya apa hukum kita trade emas lama dengan emas baru. Saya kata ni soalan ni banyak orang buat salah ni. Jadi bayar lu dalam RM1. Ini memang haram. Banyak boleh jawab. Tak pun tuan-tuan tanya, ustaz, nun bertemu dengan ba, iqlab kan? Ataupun mim bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Nak baca tutup mulut ke buka mulut? Nun dengan ba, nak baca mim, buka si mulut, teraan mim ba'li, ataupun nak tutup mulut mim ba'li. Mim bertemu dengan ba, apa macam mana? Mim ba'di mim, macam tu lah. Mim bertemu dengan ba, nak tutup ba, buka mulut sikit ke nak tutup terus? Saya kata ni soalan khilaf. Bayar lu dalam 300, dia jawab ini haram. Saya kena jawab bila saya ada ilmu. Betul tak? Wajib. Dan bila jawab, kita kena jawab ni bukan menyenangkan hati orang. Kita kena mengajak yang sesuai dengan ilmu. Ni penting tuan-tuan. Penting kan? Saya ustaz, semua ustaz kena faham lah. Mengajak bukan nak bagi orang setuju dengan kita. Kita mengajak seperti mana yang ada dalam Quran, dalam hadis, dan dalam kitab-kitab ulama yang mu'tabar. Kita ulama mu'tabar. Mu'tabar ni ulama apa? Kalau fiqah ni 4 lah. Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Kenapa 4 ni? Pasal 4 ni dari segi ilmu melebihi yang lain. Seluruh sepanjang zaman orang baca kitab dia. Kalau orang tanya siapa nilai, seluruh ulama dunia nilai. Itu dia. Kalau ambil PhD 3 orang yang nilai, 5 orang nilai. Kalau imam mazhab, seluruh umat Islam nilai. Orang mengajar ilmu PhD 10 PhD pun nilai dia tu. Lebih hebat daripada orang ambil PhD sekali pun. Tu ulama mu'tabar. Dalam akidah kita ada Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam fiqh kita ada, dalam sirah kita ada Tabaqat Ibn Sa'ad, Muhammad Ibn Ishaq, Imam At-Tabari, Imam Ibn Kathir. Ni semua sirah hebat tuan-tuan. Ni kita panggil ulama yang mu'tabar. Ngajak macam tu. Okey tuan-tuan. Apa tadi soalan tambah dia? Soal apa? Demam darah. Jadi dia bayar itu, dia bayar adalah perkhidmatannya lah. Bukan dia bayar darah kita. Boleh lah. Bukan darah. Jangan jual darah. Anggap itu sebagai sagu hati minyak kita lah. Duit minyak lah kita lah. Duit minyak dan sebagainya. Tapi kalau dia main rumah kita, dia ambil darah kita, mungkin sukar sikit lah. Betul tak kan? Macam saya kata lah, saya belah kambing, orang main ambil tik kambing kat bawah saya punya kandang kambing. Susah saya nak claim kat dia apa. Saya kata claim, saya nak claim pasal kambing saya berak. Mustahil, kambing memang berak pun. Tak boleh claim. Betul tak kan? Bagi je. Kalau dia dah pergi ambil bawah kandang, kita nak claim apa lagi? Boleh tak? Nak claim apa lagi? Baik. Kemudian, tapi saya tak tahulah kok tentang kata claim lah. Sebab saya duduk rumah saya tepi ni, bau tai, saya tahan. Claim sikit. Itu saya tak tahulah. Susah sikit lah tuan-tuan. Nak kata pengurusan macam mana? Belailah kalau tuan-tuan tai tu, tuan-tuan dah asin letak setempat. Itu tuan-tuan boleh. Khidmat, betul tak kan? Ini tag tu kat bawah tu je, dia main ambil putih. Baik, no? Kalau boleh, elakkanlah tuan-tuan. Tapi ada pandangan ulama' yang kata boleh. Ini bukan mazhab Syafi'iyah. Dia kata boleh sebab dia ada manfaat. Boleh ya? Dulu kenapa tak boleh? Sebab dulu mana ada orang buat baja tag. Mana ada zaman dulu, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam, mana ada orang buat baja tag binatang? Tak ada. Tapi zaman kita, rupanya tag binatang dia boleh jadi manfaat. Ada ulama' kata boleh. Tapi itu bukan mazhab Syafi'iyah. Nanti saya beritahu awal je. Cuma kita pegang mazhab Syafi'i, iaitu kita ambil capi mata. Okey tuan-tuan, ketuan ternak dah bincang. Punya manfaat dah bincang dah. Mesti ada manfaat. Kalau tak ada manfaat tak boleh. Kita dah bincang dah. Betul tak? Sebab tu tak boleh jual binatang yang macam kalajengking, ular. Ni Imam Syafi'i sebut dah ni. Menolak jual beli. Imam Syafi'i menolak jual beli kalajengking, ular dan semut. Demikian juga dengan singa, serigala, macan, burung gagak dan sebagainya. Macan ni burung apa? Ekor busuk kalau tak silap saya lah. Baik, kemudian
Kemudian jual beli alat muzik pun tak boleh, haram hukum dia. Baik, seruling, gitar, kalau ikut mazhab Syafi'i jual beli itu adalah tidak sah. Drum, semua kompang tak apa. Boleh lah, ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi sekarang ni dia sebut binatang yang berbahaya dan tidak memberi manfaat. Kita ular tadi katanya dah memberi manfaat. Saya tak tahu lah. Katanya dia telah memberi manfaat. Mungkin jadi fatwa yang lain. Ini kena tengok panggil majlis fatwa kebangsaan atau majlis fatwa sekarang, ulama sekarang, macam mana fatwa dia. Baik, tapi kalau ikut Imam Syafi'i, kalau binatang itu bahaya dan tidak ada manfaat, tak boleh. Boleh haram hukum ni. Dan alat muzik haram juga jual beli. Okey, sekarang ni kita baru sambung hari ni. Dimiliki oleh penjualnya. Di sini kan. Saya saja ulang ni tuan-tuan. Masih lagi di bawah syarat yang ketiga bagi barang yang dijual. Syarat yang pertama mesti suci, syarat yang kedua mesti ada manfaat. Ni syarat yang ketiga malam ni. Ulang syarat ni saja tuan-tuan dah 20 minit lebih dah. Ulang balik semua. Okey, yang ketiga dimiliki oleh penjualnya. Makna dia kalau kita nak jual satu barang, barang tu mesti milik kita. Mesti milik kita. Tak boleh kita jual barang yang bukan milik kita. Yang mana saya sebut kat tuan-tuan, kalau kita tahu dekat kampung kita ada orang nak jual tanah, jangan dia nak jual tanah berapa, kita telefon dia, nak jual tanah berapa. Okeylah, dia kata dalam 5 ekar pun nak tolak dalam 50,000 je. Murah tuan-tuan. 5 ekar 50,000 murah ke mahal murah lah tuan-tuan. 5 ekar kita dengar 5 ekar 50,000. Okey, tak apa, kita pun jumpa member nak beli dah, ada tanah kat kampung nak jual. 5 ekar tak mahal sangat, dalam 300,000. Kita letak 300,000. Tapi setengah orang 300,000 5 ekar murah lagi. Tidak kan? Murah lagi. Sebab ni standard seekar pun dah 100,000 kalau tak silap. Kat kampung tuan-tuan seekar 100,000 kan? Ke tak sampai? 70 lah. 70. Kita katalah kita kat kampung dia jual 5 ekar 350,000. Kita letak harga standard. Kita tolak kat dia jual, dia pun bayar kat kita. Hukum ni tak boleh. Pasal itu bukan tanah kita. Tu tanah siapa? Tanah tuan tanah. Melainkan kita kena bagi tuan tanah. Kita kena beritahu tuan tanah, kata, hello, ni ada kawan nak beli ni, boleh tak aku jual? Kalau dapat untung lebih, aku ambil kat aku. Kalau dia kata tak apa, contohnya lah, dia kata tak apa, contohnya lah Abang Nan nak jual. Abang Nan kata tak apa, aku nak 50,000 je 5 ekar ni. Aku perniagaan dah banyak dah, duit bulan pun berjuta-juta, contohnya lah. Contohnya, jadi dia kata tak apa, aku nak 50,000 sahaja untuk 5 ekar ni. Kalau hang boleh jual 1,000,000 pun hang ambil lah. Yang ni boleh. Jelas. Tapi kalau kita kata ni ada kawan nak beli ni, boleh tak aku jual kat dia? Tapi dia kata berapa? Masa ni kita kena beritahu. Dia kata taklah mahal, 350,000. 350,000? Hang ambil 300,000 aku 50,000 tak boleh. Hang 50,000 aku 300,000. Betul tak? Ni tanah aku hang untung lebih. Ada orang ni begitu, betul tak kan? Ni tanah aku hang untung lebih banyak, cantik. Yang ni tak boleh. Dia ikut tuan tanah lah. Boleh lah. Okey, baik tuan-tuan, kita tengok. Kata pengarang, tidak sah berjual beli dengan selain pemilik langsung atau satu benda kecuali orang yang tersebut menjadi wali ataupun wakil. Baik. Makna dia, kalau bukan pemilik, tak sah jual beli, melainkan dia wakil ataupun dia wali. Wali ni contoh budak kecil lah, anak yatim, penjaga anak yatim atau budak kecil, ayah dia boleh tolong beli untuk dia. Bukan wali. Waris lain. Wali ni orang yang menguruskan dia. Kalau macam anak, siapa yang wali dia siapa? Ayah lah. Kalau tak ada ayah, Tok Wan lah. Kalau Tok Wan dah mati, adik-beradik lah. Boleh itu namanya wali. Kalau wakil ni macam tuan-tuan pergi pasar raya. Tuan-tuan pergi pasar raya, cashier tu bukan barang dia, betul tak? Tapi dia wakil bagi syarikat. Tak ada masalah. Ya, macam kita pergi kedai Maidin, yang jaga cashier tu, bukan barang dia. Tu barang Maidin. Betul tak? Maidin punya. Tapi bila kita jual beli dengan dia sah, sebab dia wakil yang dilantik secara rasmi. Boleh tak? Baik. Kemudian yang dimaksud menjadi wali adalah bila benda itu dimiliki oleh seorang anak kecil. Nampak anak kecil? Contohnya anak kita ada duit 1,000, dia kata ayah belilah basikal. Betul tak? Kita tolong beli, ambil duit pergi beli. Boleh. Baik yatim atau bukan, sama ada yatim atau bukan. Kalau yatim ni penjaga dia lah. Penjaga dia. Dan ni viral kan, budak yang kena apa? Tak tahulah kena dera tak kena dera. Saya tak berani tuduh. Kita takut, bagi polis siasat dulu. Betul tak kan?
So saya tengok kawan-kawan saya ustaz pun kadang-kadang lancang sangat, cepat sangat maki hamu semua lah. Duk pakai hamu nantilah dulu. Bagi polis siasat. Kata maknya ada masalah mental, kita nak buat macam mana? Ada orang mental. Mental nak buat macam mana? Dia tak betul. Orang perempuan kalau normal dia nak pergi rejam anak dia bagi mati ke? Tak ada. Ada satu orang perempuan kejadian di Penang. Lelaki dia nak kahwin lain. Dia ambil kain, dia cekik anak dia bagi mati semua. 2 orang dia bunuh. 4 tahun ke 5 tahun kalau tak silap. Saya yakin bini dia tu tak normal. Betul tak? Yang pergi cekik anak buat-buat, pergi cekik lelaki hang. Betul tak kan? Betul. Anak tak berdosa. Tak ada, tapi jangan buat pula. Saya bukan lagi cekik. Tapi kalau logiknya, lelaki lah kena. Betul tak kan? Kenapa buat kat anak? Sini kita tahu mak dia ada something tang kepala. Dia tak normal. Patut dia takkan bunuh anak dia. Nanti jangan maki dulu. Saya tengok dia pun maki teruk sangat lah. Mungkin tak siuman. Dan ada yang kata pak tiri dia tu baik. Mak dia tu. Mak dia kata macam saya tak tahu. Wallahualam. Cuma polis pun tak kata mereka telah mendera. Polis kata disyaki. Boleh tak? Pasal kat badan dia ada lebam-lebam. Kita baru disyaki tu bahaya Facebook. Kita tulis bukan-bukan. Saya risau tuan-tuan. Takut salah sangka. Takut betul salah kita dah maki hamu. Sedangkan waktu polis pergi ambil mayat tu, mak dia menangis kat sofa. Tapi orang dah maki hamu lelaki bini, pergi cari gambar, pergi buka Facebook, orang maki sungguh. Tolonglah. Kita tunggu dulu. Kok mana lah tahu. Kok mak dia memang tak betul. Gila contoh, mak dia memang gila. Macam mana tuan-tuan? Malah ada yang kata memang mak dia ada tengah perawatan mental. Ada mental silap mak dia tu. Jadi patutnya, tapi budak tu ke mana pun budak tu dia dah jadi ahli syurga dah. Betul tak? Budak ahli syurga. Baik, sebab tu kita jangan emosi lah tuan-tuan. Walaupun saya tahu ada yang banyak yang marah dan sebagainya, tapi sebaik-baiknya apa salahnya kita berhati-hati. Biar boleh siasat tu. Macam mana? Ke tuan-tuan duduk maki hamu dah ni. Dia tulis macam-macam. Nantilah dulu. Boleh baik, okey, kemudian. Jadi wali dia atau bukan, maka walinya berhak untuk melakukan transaksi atas benda milik anak itu. Ni boleh. Wakil lah, wali boleh lah. Anak kita ambil duit anak kita, tolong beli basikal, boleh. Anak bagi duit, kadang anak duit kita banyak, betul tak kan? Anak kita Pak Zara duk bagi duit, dia beradik bagi duit apa semua tu, dia duit raya sampai 3-4 ribu. Kita yang bapak ni pun kelabu asap, duit bukan ada, anak duit banyak dari kita. Betul tak? Kadang-kadang jadi macam tu. Anak kata, ayah belilah motor second hand satu. Anak tak balik lagi nak beli motor, boleh handphone. Handphone mahal-mahal lah ni handphone. Handphone lah ni dah, harga handphone lah ni yang flagship, tak flagship, yang higher level lah. Semua dah 5,000 lah ni. Dulu 2,000, 3,000 kan. Dan ni tak dah pergi 5,000 lah. Samsung S21 dah pergi 5,000. Kalah laptop dah. Anak kita duit raya ada kumpul dalam 10,000. Kata ayah tolong beli Samsung S21 Ultra. Kita pun handset dah lekang lah. Anak duit banyak. Tu hak dia. Tak boleh tuan-tuan beli. Pakai handset ayah yang lekang ni, ayah pakai. Hukum dia haram. Tu hak dia. Boleh tapi kita boleh kata tak salah maziak. Itu boleh. Ayah boleh halang, wali boleh halang. Anak kita ada duit banyak nak beli handset, nak tolong kata tu dia boleh halang. Boleh. InsyaAllah kah? Belum nampak lagi. Bunyi tutup. Sedangkan yang dimaksudkan dengan wakil adalah seorang yang mendapat mandat dari pemilik barang untuk menjual. Ni yang mendapat mandat. Yang paling senang untuk pergi kedai. Yang jaga tu sebenarnya tokek ke bukan? Sebenarnya bukan. Betul tak? Tapi dilantik oleh tu. Okay, kita interaksi dengan dia, bagi duit kat dia banyak. Boleh Boleh. Kemudian dalam praktiknya ataupun dalam kita melakukan secara dalam kehidupan harian lah. Makelar, apa makna makelar? Makelar ni broker lah. Kita panggil broker. Ini endon tuan-tuan, makelar panggil. Boleh termasuk kelompok ini. Demikian juga pemilik toko ni apa? Kedai. Pemilik kedai yang menjual barang secara konsinyasi ni saya tak tahulah secara cash kot. Di mana barang yang ada di kedainya bukan miliknya, maka posisinya adalah sebagai wakil dari pemilik barang. Macam tu. Kita ambil contoh mudah. Kalau Abang Nan nanti dah perniagaan makin maju, Abang Nan buka cawangan kat mana? Di Bagan Serai contoh. Abang Nan duduk sini, orang lain pula yang meniaga. Betul tak? Padahal kedai Abang Nan punya,
Barang benar punya, depa wakil sahaja. Nah, sah tak sah? Sah. Nah, baik, kemudian lah ni saya tengok banyak orang buat takoyaki tuan-tuan. Pasal tak? Kat dalam ni pun ada. Dia satu, toke dia tu berada di, saya tanya dah, dekat Dewan Bagan Serai ada, dekat sini pun saya tengok ada, di belah Teping pun ada. Toke dia duduk dekat Bukit Putih, tak jauh rumah dekat balik bukit. Tapi dia buka cawangan. Saya tanya dia punya yang berniaga dekat Dewan Besar Bagan Serai, saya usah punya, dia kata rupanya barang semua toke punya. Dia pun main berniaga je, tapi kesian jugalah. Niaga daripada pagi pukul 11 kot sampai pukul 7, sehari RM30. Kesian juga lah tuan-tuan. Kerja lama kan. Tapi tak apalah, mungkin keuntungan tak banyak pun apa. Macam mana? Baik. Jadi tuan-tuan, itu namanya nilah jadi wakil kepada toke dia. Adapun transaksi dengan penjual yang bukan wali atau wakil, maka transaksi ataupun jual beli itu batal. Kerana pada hakikatnya dia bukan pemilik barang yang berhak untuk menjual barang itu. Dalilnya adalah sebagai berikut. Ini dalil dia. Ini dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Tidak sah sebuah talak kecuali yang dilakukan oleh pemiliknya untuk mentalak. Siapa pemilik talak? Suami ke isteri? Suami. Kalau suami tak talak, maka kira tak talak. Tak boleh paksa. Nah, sebab tu dalam bab talak, hakim kan tanya talak tak talak. Kalau lelaki kata tak talak pun, lelaki dia kata dia silap, soalnya hakim akan ambil kata-kata suami. Itu hak suami. Itu hak dia. Baik, kemudian tidak sah sebuah pembebasan budak kecuali dilakukan oleh pemilik dia. Ini tuan kepada budak hamba lah. Tidak boleh membebaskan hamba kecuali pemilik dia. Ini dulu tuan-tuan, ini tak ada lah. Tidak sah sebuah penjualan itu kecuali dilakukan oleh pemilik. Pemilik barang tu lah. Tidak sah sebuah penunaian nazar kecuali dilakukan oleh orang yang memiliki hak kewajipan atasnya. Nazar pun sama. Kalau orang bernazar, maka yang boleh tunaikan hanyalah dia. Kecuali kalau dia mati tak sempat tunai. Pada zaman Rasulullah ada satu orang yang mana duduk tengah laut. Dia tengah laut, apa? Kapal dia nak tenggelam. Maka dia bernazar, dia kata kalau dia selamat dia nak puasa 30 hari. Itulah. Kalau tak silap lah, kau makal. Nak puasa lama lah. Bila dia meninggal, tak dia sampai dekat darat, tak ada dia nak tunaikan nazar, dia mati. Yang ni sepakat seluruh ulama, memang digalakkan pada anak-anak tolong puasa untuk ayah. Nazar nazar, bukan puasa wajib. Puasa nazar wajib dia khilaf lah. Kebanyakannya kata tak perlu kot. Tapi kalau puasa nazar ni boleh, digalakkan. Sangat digalakkan kita puasa untuk dia. Kalau puasa wajib kita banyak fidyah je lah. Fidyah tu. Tapi tak tahulah kot tuan-tuan haji nak tolong puasa, boleh juga kot. Tapi dah fidyah selesai lah tuan-tuan. Malah ada pandangan yang lagi pelik. Dia kata apa? Kalaulah kita punya ayah ni dulu muda-muda banyak tak sembahyang, kita tolong qada untuk dia. Ini tak ada tuan-tuan. Tak ada. Orang yang tak sembahyang dia cuba qada, mana kita pernah tinggal muda-muda lalu cuba kita qada, mana yang kita mampulah. Dan kita bertaubat pada Allah, moga Allah ampunkan dosa-dosa yang lepas. Tapi cuba qada lah, mana yang kita pernah tinggal kita cuba qada sekadar mana yang kita ingat. Baik, kemudian walaupun banyak yang mengkritik bahawa periwayatan hadis ini lemah, namun Imam An-Nawawi mengatakan hadis ini meriwayatkan lewat banyak jalur sehingga derajat naik dari hasan menjadi sahih. Okey tuan-tuan, ni saya nak cerita bab hadis sikit. Boleh tak tuan-tuan? Sikit tuan-tuan, no? Ni hadis macam mana dia ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Lepas tu ada dhaif jiddan, ada hadis palsu. Ni penting tuan-tuan supaya kita tak keliru. Sebab saya pernah jumpa orang yang keliru tuan-tuan. Keliru macam mana? Dia keliru ni dahsyat, kritikal punya keliru. Ketika macam mana? Dia buka kitab-kitab, ada penulis-penulis kitab lah. Kita ada ulama yang muktabar, ada yang tak muktabar. Saya dah sebut tadi, kalau muktabar fiqh tu 4 yang dipegang. Dia muktabar dan masyhur. Masyhur dan muktabar di mana seluruh dunia pegang dia. Kemudian ada ulama akidah yang muktabar, Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi dengan Salafi, Ahlul Hadis. Yang ketiga dalam bab akidah ni Tabaqat Ibnu Sa'ad, Muhammad Ibn Isa, Imam At-Tabari, Imam Ibn Katsir, Imam Ibn Athir, banyak lagi tuan-tuan. Ini yang muktabar. Masalah orang dia, saya jumpa orang yang mana dia tak kerti bahasa Arab. Dia buka kitab-kitab penulis mungkin ahli sunnah yang tak terkenal. Contoh macam saya lah tuan-tuan. Kalau saya tulis kitab saya ni boleh challenge Imam Syafi'i tak tuan-tuan? Langit bumi lah tuan-tuan. Walaupun saya ahli sunnah tuan-tuan, ahli sunnah, ilmu saya tak sebanding. Kalau sekarang kat dunia ni yang masyhur dengan muktabar siapa? Kalau yang terkenal ada 3 lah biasanya. Ada 4. Yang pertama Dr. Ali Jumaah, dia pandai, hebat pada segi usul fiqh, hebat.
Dr. Yusuf Qaradawi boleh dia kata dalam semua bidang dia hebat. Yusuf Qaradawi ada kat sini. Lah ni ada kat Qatar. Yang ni dia punya penjelmaan lah. Ada di Qatar. Kemudian yang ketiga Dr. Said Ramadan Al-Buti. Ni kan dah. Yang ni dia dari segi apa? Dia hebat dari segi falsafah, memang hebatlah bidang dia. Yang ketiga fiqh Dr. Wabah Zuhaili. Ini masyhur dan muktabar. Kenapa saya kata masyhur dan muktabar? Orang yang mengaji ilmu mesti kenal dia. Kalau saya bagi contoh lah, yang paling saya nampak terkenal sangat-sangat adalah Dr. Wabah Zuhaili. Ni kan di Syria. Dia kalau orang yang balik mengaji Mesir ke, balik pada Jordan ke, balik daripada mana-mana, biasanya bukunya ada. Tuan-tuan tengok orang balik Mesir, mesti ada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, fiqh Islam dan dalil-dalilnya. Mengumpulkan 13 mazhab dalam tu. Tapi yang masyhur 4 lah dan muktabar. Dia ada mazhab yang lain. Yang lain tu pun betul juga, 3 mazhab. Semua ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi tuan-tuan, ni namanya masyhur dan muktabar. Ada tuan-tuan dalam sepanjang sejarah umat Islam, ada penulis-penulis yang ahli sunnah ataupun yang kita tak jelas kedudukan dia, yang tulis kitab. Ada orang dia keliru tuan-tuan, dia ambil kitab, dia tak tahu hadis, dia tengok ada kitab Arab ni, dia kata itu hadis. Ini bahaya tuan-tuan. Terutama tuan-tuan bila tuan-tuan buka YouTube, jaga-jaga. Di YouTube macam-macam ada. Liberal ada, betul tak kan? Sekular ada, kemudian pengganas ada, teroris semua ada, IS semua ada, Syiah pun banyak channel dalam tu, terutama daripada Indonesia. Tolonglah, kalaulah tuan-tuan buka channel Syiah contohnya, dia kata dia baca buku Ahli Sunnah, Sahih Bukhari, dia baca sikit-sikit tuan-tuan. Memang tuan-tuan akan jadi keliru. Saya pernah tengok tuan-tuan. Apatah lagi kalau tuan-tuan kita tak biasa tengok Sahih Bukhari, tak pernah tengok Sahih Muslim, tak pernah mengaji pun, buka YouTube channel Syiah, memang otak jadi Syiah. Otak jadi Syiah tu. Bukan pasal Syiah tu betul, pasal kita jahil. Betul tak? Macam orang kena tipu dengan scammer lah. Betul tak? Berjuta-juta kena. Pasal apa? Pasal tak tahu bisnes. Sekalipun dia doktor, profesor, ada yang kena tipu berjuta-juta pasal dia tak tahu satu bidang, maka dia kena tipu. Ini nasihat saya tuan-tuan, tolong berhati-hati bila buka YouTube. Takut kita buka YouTube Syiah. Syiah ambil dalam buku penulis-penulis yang kita tak kenal latar belakang dia. Mungkin ahli sunnah tapi bukan yang muktabar, yang terkenal sepanjang zaman, dipegang. Kemungkinan salah tu tinggi. Sebab tu kena rujuk ulama masyhur dan muktabar. Lagi pula kalau kita tak erti bahasa Arab, yang dia baca tu pendapat penulis buku, tapi disebabkan bahasa Arab kita kata hadis. Lagi pening kita kata mutawatir, lagi pening. Tengok kita ni lagi pening. Mutawatir bukan banyak, contohnya lah tuan-tuan, satu isu saya bagi nak bagi faham. Boleh ke tuan-tuan? Boleh faham boleh bagi, ada lagi berapa minit lah. Berapa jam ni tak betul ni. Salah ni. Isyak bukan 8.38, Isyak pukul 9 suku kan. Okey, baik, tak apa tuan-tuan. Tapi kalau lampu lilak-lilak, saya lari ikut tingkap. Okey. Alah. Tahunya di mana dia tengok lah. Tapi dalam ni mana larat nak masuk. Betul tak tuan-tuan? Sini masuk, kadang masuk orang tak bagi je apa laluan, betul tak kan? Jam pula. Betul tak kan? Panjang tu ni. Bukan senang nak masuk. Tu saya naik motor tuan-tuan, senang sikit. Naik kereta susah sikit. Baik, jadi tuan-tuan, saya bagi satu isu tuan-tuan tentang Abu Talib. Tak Abu Talib, pak saudara Nabi tu, Ali bin Abu Talib, ayah pada Sayyidina Ali. Abu Talib ni yang kita mengaji sirah lah tuan-tuan, dalam buku teks sekolah kita, sirah yang ada, buku sirah yang ada kat Malaysia ni tuan-tuan, Rahiqul Maktum, Nurul Yaqin, Fiqhus Sirah, banyak buku sirah, Tabaqat Ibnu Sa'ad yang masyhur-masyhur ni. Kita mengaji Abu Talib ni mati beriman ke kafir? Dia kafir. Yalah. Dia pak saudara Nabi. Mana ada jaminan bila jadi pak saudara Nabi dia ahli syurga? Mana ada? Hatta ada tak pak saudara Nabi yang kita baca dalam Quran dia kafir? Ada tak? Ada kan? Siapa? Abu Lahab. Ni bahaya. Kita mengaji pada dulu tuan-tuan. Malah Abu Talib ni kafir disebut di dalam hadis. Nabi sebut, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Zahabi, Imam Hakim, Imam Ibn Hibban. Banyak hadis. Malah tidak ada pun dalam hadis, kitab-kitab hadis yang muktabar, kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, yang mengatakan dia mati beriman. Mana ada? Yang ada dalam buku-buku Syiah yang kata ada. Buku Syiah ni tuan-tuan ditulis hadis tanpa sanad. Tanpa sanad ni macam mana? Contoh ni begini tuan-tuan. Saya kata kat tuan-tuan tahu tak? Dulu hang tua suka mengai ikan. Tuan-tuan tanya, mana ustaz tahu? Tak tahu, saya cakap ini tak ada sanad. Mana boleh pegang? Sebab tu Imam Syafi'i kata golongan yang paling banyak penipu Syiah. Paling banyak penipu.
Terutama dia buat hadiah palsu. Sebab tu berhati-hati dengan kitab Syiah. Banyak palsu. Paling banyak yang dia palsu adalah atas nama Ja'far Al-Sadiq. Punya banyak. Tapi disebabkan kejahilan ilmu sanad, ada orang terikut dengan Syiah, tuan-tuan. Ada orang terikut. Padahal dalam kitab Syiah penuh dengan pembohongan dalam tu. Atas nama Nabi, dan paling banyak coba cicit Nabi yang nama Ja'far Al-Sadiq. Ditipu di atas, dipereka kata-kata sandar pada Ja'far Sadiq. Pada Ja'far Sadiq juga, tuan-tuan, nama dia terkenal dalam ahli sunnah, tersebut dalam fiqhul sami' dilatuh. Tapi kita sebut dengan sanad. Tahu sanad? Daripada siapa kepada sampai pada dia. Boleh lah? Bukan mengklaim je. Okey, tuan-tuan. Abu Talib ni mati kafir. Hatta tuan-tuan baca dalam mana-mana kitab sirah lah, tuan-tuan. Tabaqat Ibnu Sa'ad, Tarikh Umar wal Muluk, Ibnu Athir, apa dia? Al-Isabah Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Katsir. Banyak buku, tuan-tuan. Ar-Rahiqul Maktum, Al-Mubarakfuri. Sampai kita mengaji semua seluruh dunia umat Islam tahu Abu Talib mati kafir. Tapi tuan-tuan, ada orang mengatakan, hatta tuan-tuan dalam buku Syiah pun, Biharul Anwar kata sebut mati kafir. Nahjul Balaghah pun kata dia mati kafir. Lagi apa lagi, tuan-tuan? Dalam buku Nawadir Rawandi sebut kafir. Saya tak mau berhujah buku Syiah. Tapi isunya sekarang, bila mai golongan Syiah mutaakhirin, tahu mutaakhirin ni? Mereka semangat mengatakan Abu Talib mati Islam. Mereka kata mati Islam. Ini pandangan ni pelik. Saya beritahu tuan-tuan, dalam ahli sunnah ni seolah-olah jadi macam kesepakatan Abu Talib mati kafir. Tuan-tuan tahu kenapa Abu Talib mati kafir? Ceritanya Abu Talib ni, waktu Rasulullah umur 8 tahun, Tok Wan Rasulullah meninggal sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Betul, meninggal. Bila meninggal, siapa belah? Abu Talib belah. Daripada umur Rasulullah 8 tahun sampai umur Rasulullah 50 tahun, Abu Talib jaga. Lama tak, tuan-tuan? 42 tahun dia belah Rasulullah. Tapi tak ada satu riwayat kata dia beriman. Yang ada pun riwayat palsu dia lah, tak ada sanad. Kita bukan riwayat palsu. Dia mati kafir. Waktu dia nak, kan ni sebut dalam Sahih Bukhari. Kita umat Islam, tuan-tuan, kita ahli sunnah wal jamaah ataupun seluruh umat Islam, bila sebut je Sahih Bukhari, adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ni pegangan kita. Sebab tu bila sebut dalam Sahih Bukhari, kita terima terus. Malah dalam hadis yang lain, tuan-tuan, sebut dia mati kafir. Rasulullah kan suruh dia ucap la ilaha illallah. Kata Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah kata apa? Hang benci ke agama Abdul Muttalib, semua berhala. Minta tarik tali lah. Sampai last kali kata Abu Talib, ala millati Abdul Muttalib, aku meninggal dalam agama moyang aku, atau ayah aku menyembah berhala. Maka Rasulullah kata, aku akan mohon ampun bagi kamu selagi mana tak dilarang. Turun dua ayat. Yang pertama, maka lin nabi wal ladina amanu yastaghfiru lil musyrikin. Tak boleh bagi nabi, jelas tuan-tuan ayat ni. Tak boleh bagi nabi dan tak boleh bagi orang yang beriman minta ampun bagi orang kafir. Ayat ni clear, tuan-tuan. Teguran bagi maka lin nabi. Teguran bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu ulil qurba, sekalipun dia adik-beradik terdekat, pak saudara ke, anak saudara ke, min ba'di ma tabayyana lahum ashabul jahim, setelah jelas dia ahli neraka. Abu Talib jelas ahli neraka. Dia sebelum dia mati dia kata, kalau dia senyap tak apa, mungkin dia beriman. Tapi jelas dia kata ala millati Abdul Muttalib, aku meninggal di atas agama Abdul Muttalib. Saya bahas kot ke sana. Abang dah bahas, tak bahas, dia bahas sekali tu. Sebab dia baru jadi ada isu ni. Jadi saya kena bahas. Baik, jadi tuan-tuan, jelas. Malah sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, sebut daripada Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang sebut ni 4 sahabat Nabi. Abu Hurairah, Abbas, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, ramai sahabat Nabi sebut Abu Talib ahli neraka. Jelas, tuan-tuan. Tapi saya tak tahu bila ada orang yang cuba nak melawan hadis ni, bahaya, tuan-tuan. Boleh rosak akidah kalau kita lawan saja-saja. Baik, tuan-tuan. Tapi saya akan sebut nanti ada sebahagian kecil ulama yang takwil. Nanti saya sebut macam mana dia takwil. Tapi sikit, tuan-tuan, ni bukan pegangan ahli sunnah, ni pegangan sebahagian kecil. Pegangan majoritinya, tuan-tuan buka, dia mati kafir. Tuan-tuan, Abu Talib ni tak apalah. Cumanya Abu Talib ni satu hadis, Abbas ni adik kepada Abu Talib, adik pada ayah Rasulullah. Dia pernah tanya kepada Rasulullah, kata, ma'agnaita an amik, wahai Rasulullah, tak boleh ke tolong pak saudara Abu Talib? Karena yahutuka, Abu Talib lindung Rasulullah 42 tahun, sedangkan Abu Talib ni miskin, susah lindung Rasulullah. Wa yaghdibu laka, dan marah untuk Rasulullah. Sebab sangat Rasulullah dia marah. Sebab tuan-tuan, dia memang bangsa Arab ni, kalau dia punya adik-beradik dia semangat suku, tuan-tuan. Sebab tu Abu Talib lindung Rasulullah atas dasar kehormatan bangsa dia, keluarga dia. Walaupun berlainan agama, itu biasa orang Arab. Sebab tu dipertahankan kerana maruah dia, dia sebagai pak saudara, ni anak saudara dia. Itu dipertahankan kerana semangat kekabilahan, semangat kekeluargaan. Baik, jadi tuan-tuan, dia tanya boleh tolong tak? 42 tahun ni, tuan-tuan. Masa kena apa? Tuan-tuan ingat dia kena pulau 3 tahun kan? Rasulullah SAW kena pulau 3 tahun. Sampai sahabat ada yang makan kulit.
Dia teruk Abu Talib bersama dengan Rasulullah. Susah. Tapi last sekali dia mati tak beriman. Jelas tuan-tuan disebut di dalam mana-mana hadis. Tak boleh nafi lah benda ni tuan-tuan. Tak boleh nak nafi. Fakta yang tak dinafikan. Sampai Imam tak apa tuan-tuan. Sampainya tuan-tuan, cumanya bila Abu Abbas, adik pada Abu Talib, tanya pada Rasulullah, tak boleh tolong lah. Kata Rasulullah SAW. Ini hadis saya baca ni. Saya baca di satu masjid, adalah jemaah yang bahas dengan panjang lah, saya bahas dengan dia. Tak apa, tapi saya nak beritahu, bila sebut hadis, kita terima tu. Tidak kan? Takkan kita lagi pandai pada hadis ataupun ulama-ulama hadis. Ini masalahnya bila kita letak akal kita lebih pada hadis Nabi, lebih pada ulama-ulama hadis. Ini masalah. Jadi tuan-tuan, rasa kata Rasulullah, kana fi dahdahi minan nar. Abu Talib ni neraka dia spesial. Dialah neraka dia hanyalah di takat buku lali je. Laula ana lakana fi darki asfali minan nar. Kalaulah bukan kerana saya, kata Rasulullah, maka Abu Talib akan berada dalam kerak neraka paling bawah. Sebab Abu Talib punya perangai macam munafik. Dia bersama dengan umat Islam, dia bela Rasulullah macam Abdullah bin Ubay kan. Tapi dia tak beriman. Dia macam Abu Talib. Tapi disebabkan syafaat Nabi, maka diringankan azab dia. Bukan Abu Talib ya, termasuk juga Abu Lahab. Tak Abu Lahab. Kita baca Quran, tabat yada abi lahabin wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Takkan Abu Lahab ni tuan-tuan baca sirah, siapa paling gembira dengan kelahiran Rasulullah? Abu Lahab kan. Sampai diringan, dia bebaskan hamba dia buat kenduri besar-besaran sampai diringankan azab bagi Abu Lahab ni. Walaupun dalam Quran sebut tentang kekufuran dia, diringankan azab dia tiap-tiap hari Isnin. Dan dia boleh minum air daripada jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia paling gembira waktu kelahiran Nabi Muhammad. Tapi dia di neraka. Tak kita tolak Quran kot. Boleh lah tuan-tuan. Jadi kita nak beritahu tuan-tuan, ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Cumanya tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan jumpa ada orang kata Abu Talib ni beriman, ada, tapi sebahagian kecil ulama lah. Kita sekadar kita hormat pandangan tu. Itu bukan pandangan majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah. Malah pandangan itu bercanggah dengan hadis dan sebagainya. Contohnya tuan-tuan, ulama ni bukan tolak hadis, dia buat macam ni, dia takwil hadis. Takwil hadis antaranya Buya Yahya lah di Indonesia. Antaranya Imam Asy-Sya'rawi, tak ramai lah. Dia takwil hadis macam mana? Boleh lagi ke tuan-tuan ni? Haji boleh ke Haji? Boleh lagi. Okay, baik. Jadi tuan-tuan, apa dia? Dia takwil hadis macam mana? Dia kata macam ni. Ni ulama takwil lah, tapi tak ramai, sikit lah, sebahagian kecil. Dan dia bukan menjadi pegangan jumhur atau pegangan rasmi ahli sunnah, bukan. Jadi tuan-tuan, dia takwil macam ni. Dia kata Abu Talib ni sebenarnya dia beriman, tapi dia malu nak ucap. Boleh ni takwil nama dia. Kemudian dia kata Abu Talib masuk neraka, betul. Ali Abu Talib masuk neraka apa? Tapi nanti bila dah kena azab, nanti Allah keluarkan dia dari neraka sebab dia mati beriman. Ini nama takwil. Bersangka baik pada Abu Talib, kemudian dia dia takwil hadis tu. Ini cara sebahagian kecil ahli sunnah wal jamaah, tapi ini bercanggah dengan majoriti ulama lah. Sampai kita tuan-tuan kalau mengaji akidah, ataupun tuan-tuan tanya anak-anak tuan-tuan yang mengaji di Mesir, mengaji di pondok, dia akan kenal satu ulama yang menjadi pegangan banyak umat Islam yang mengaji di Nusantara lah terutamanya, mengaji akidah. Nama dia Imam Ibrahim Al-Baijuri. Imam Ibrahim Al-Baijuri, dia di kitab Hasyiah Al-Baijuri terkenal. Dia tulis berkenaan Abu Talib ni banyak pandangan. Ada sebahagian ulama kata Abu Talib ni nanti sebelum kiamat dihidupkan balik untuk beriman ya. Ada. Tapi susah nak terima kan. Sebab mana boleh dihidup balik? Orang lain pun nak hidup balik beriman, betul tak? Tapi ada yang sebut, ada ulama yang berpandangan macam tu. Ada yang kata Abu Talib ni mati senyap-senyap dia beriman. Ada. Tapi apa kata Imam Al-Baijuri? Imam Ibrahim Al-Baijuri yang menjadi rujukan umat Islam di Nusantara dan di Al-Azhar, dia kata wasahih, yang betulnya Abu Talib annahu mata kafiran, dia mati kafir sesuai dengan hadis sesuai jumhur ulama. Kalau ada yang kata dia mati beriman, itu penulis-penulis kitab yang kita tak berkenal dia, atau dia mungkin ahli sunnah yang mana dia berpandangan macam tu. Tuan-tuan, kalau ada 1000 pandangan ahli kitab pun tuan-tuan, penulis kitab dengan satu hadis Nabi, kita nak pegang yang mana tuan-tuan? Hadis ke pandangan penulis buku? Saya boleh berpakat dengan tuan-tuan. Mari kita cari kawan kita 500 tulis kitab dalam tu kata Abu Talib mati beriman. Jangan dengan hadis, bukan ada manfaat. Kita pegang hadis. Boleh tuan-tuan tapi tuan-tuan, saya nak bagi tahulah, sebenarnya sukar kita nak kata Abu Talib mati beriman ni susah. Sebab apa susah? Pertama Quran, hadis dah jelas hadis, Quran sebut hadis. Yang kedua tuan-tuan, kalau Abu Talib ni mati beriman, senyap-senyap dia beriman, mestilah Jibril bagi tahu. Kan pada zaman Rasulullah ada orang yang meninggal dia beriman, Rasulullah tak tahu. Bila dia mati baru tahu dia beriman. Siapa dia?
Sejuk tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Tak apa, saya habiskan tuan perbahasan kat sini. Siapa dia tuan-tuan? Dia zaman Rasulullah, orang tak tahu dia beriman. Dia mati baru tahu dia beriman. Siapa dia? Syah. Saya tanya, abang ada malam baru tu? Ada baru ni? Ada? Tak apa. Abang ada? Abang ilmu tinggi tak nampak ke duduk belakang tiang je. Saya tak nampak. Okey tuan-tuan, Najasyi Habsyah tu kan, Ethiopia. Dia beriman, dia tak beritahu, dia diam je Najasyi. Dia meninggal, Jibril datang jumpa Rasulullah. Jibril kata, telah meninggal hamba yang soleh dan raja yang baik di Habsyah. Lepas tu Jibril mahu nak kamu sembahyang kat atas dia. Inilah kali pertama dan kali terakhir Rasulullah buat sembahyang jenazah ghaib. Sembahyang jenazah ghaib kan. Sebab apa? Najasyi meninggal di Habsyah. Dia tanam cara Kristian. Mana ada orang Islam kat sana? Tanam cara Kristian, tak ada sembahyang dan sebagainya. Maka Rasulullah pun buat sembahyang jenazah ghaib bagi Najasyi. Sedang kalau Abu Talib mati Islam, mestilah Jibril bagi tahu. Betul tak? Dia ni Islam. Sebab tu sebenarnya banyak pandangan-pandangan tu sebenarnya pandangan yang tidak sahih ataupun tak betul. Pandangan tu dhaif nama dia. Kita panggil pandangan yang dhaif. Nah, kalau ada orang nak pegang, itu urusan antara dia dengan Allah. Itu jawapan kita. Kalau siapa yang kata dia nak pegang pandangan ni, itu urusan dia dengan Allah. Tapi pandangan majoriti umat Islam, Ahlussunnah wal Jamaah dan ulama-ulama yang muktabar adalah Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Cumanya tuan-tuan, sikit ni. Kalau tuan-tuan tengok, bila tuan-tuan kata Abu Talib mati kafir, dia mengamuk. Dia macam hilang akal. 99.9% dia adalah Syiah. Itu je saya beritahu. Ni yang nak beritahu poin dia. Tuan-tuan sembang kat kedai kopi ke, dengar kita kata Abu Talib kafir, tengok dia marah mengamuk. Saya berani jamin dia Syiah. Itu je. Kalau dia kata tak, saya bersangka baik dengan Abu Talib dan saya pegang pendapat minoriti yang mana mungkin Abu Talib dia beriman, tapi Abu Talib tetap ahli neraka dah, sebab dah disebut dia pegang ahli neraka, cuma dikeluarkan nanti kerana iman dia yang disembunyi tu. Tak apalah. Tapi kalau kita kata Abu Talib kafir, dia mengamuk. Lepas tu dia kata, sahabat pun kita tak boleh kata kafir, takkan Abu Talib kita nak kata kafir? Lah, sejak bila pula sahabat kafir? Sejak bila pula Abu Talib ini beriman? Betul tak? Sejak bila pula Abu Talib ini lebih mulia daripada para sahabat? Sampai sahabat ni Nabi sebut tak boleh laknat dan sebagainya. Boleh lah. Ini kalau kita dengar dia sebut macam tu jadilah. Takkanlah Abu Talib kita boleh kata kafir, sahabat pun tak boleh kita maki hamun dia, bising. Kita dah syak sesuatu yang tak kena pada dia. Okay, ya? Ini saya bagi tip. So kalau tuan-tuan ada kawan-kawan tuan-tuan kata Syiah ke bukan, tuan-tuan sembang-sembang tengok dia mengamuk. Syiah lah tu. Saya kata Abu Talib kafir, tengok Dr. Qardawi mengamuk. Dia dah. Tak ada lah. Kita semua mengaji, kita tahu lah. Boleh lah. Cuma saya beritahu tuan-tuan satu je. Kalau tuan-tuan jumpa orang ni, dia tak pernah mengaji, tak pernah pergi Mesir pun tak pernah, pergi pondok tak pernah, UM tak pernah, mengaji SPM pun, habis SPM tu dia kerja pun kita tengok kerja biasa, ya tak pernah mengaji apa semua. Kerja apa? Sama dia kerja biasa-biasa lah tuan-tuan. Kerja yang tak terlibat dengan ilmu agama, masjid pun tak main mengaji. Dia sembang bab hadis, dia sembang bab sirah, tuan-tuan kena berhati-hati. Kemungkinan dia mengaji kat YouTube ataupun dia mengaji dengan ajaran sesat. Sebab ajaran sesat ni semua dibuat senyap-senyap. Semua ajaran sesat dibuat secara, itu je cara nak kenal ya. Kita tengok muka dia tak pernah main masjid mengaji. Dia tak pernah pergi Mesir, tak pernah pergi Jordan, tak ada ijazah agama, mengaji SPM pun tunggal langgang. Boleh kan? Tiba-tiba dah macam itulah, saya tak nak sebut nama dia dalam kuliah. Tolonglah tuan-tuan, kalau tengok dia pun tak ada sejarah dia mengaji, tolong buang tu lah tuan-tuan. Boleh lah, jangan pandang lah. Nak sembang, saya ada jumpa orang macam tu dia tak pernah mengaji hadis, Sahih Bukhari tak pernah buka, tapi sembang Allah, belagak tuan-tuan, nak mempuih belagak lah itu. Belagak nak mempuih. Padahal hadis pun tak tahu, apa pun tak tahu, tapi confident itu lebih. Itu je nasihat saya. Boleh ha? Hatta kalau saya mengaji sampai ijazah PhD, saya ada 10 PhD pun, tuan-tuan jangan terima semua, cek dulu sesuai tak dengan ulama-ulama yang lebih muktabar dan hadis dan Quran. Ni lagilah orang yang tak pernah mengaji. Penting kan? Ni nasihat saya lah. Terutama tempat-tempat yang mana kita tahu tempat ni ada apa? Ada ajaran Qadiani ataupun tempat ni terkenal ada Syiah. Tolonglah berhati-hati. Kenal di tempat ni terkenal dengan Syiah, berhati-hati. Terkenal dengan Qadiani, berhati-hati. Depa akan confident dengan kesesatan dan kebodohan depa lah. Okey tuan, akan datang kita sambung di dalam pendapat Qadim di situ Masya-Allah sejuk tuan.
8.57. Mana masuk isyak lagi tuan-tuan? Sebab tak bunyi je. Tak masuk isyak lagi. Boleh lah. Saya mohon maaf lah tuan-tuan kalau ada kesalahan dan sebagainya. InsyaAllah akan datang kita sambung dulu dalam pendapat qadim. Faham qadim tak? Ni pandangan Imam Syafi'i dia ada dua, jadid dengan qadim. Qadim ketika mana Imam Syafi'i berada di Baghdad. Qadim ni sudah lama lah, pendapat lama Imam Syafi'i. Pendapat jadid waktu Rasulullah waktu Imam Syafi'i berada di Mesir sebelum dia wafat. Kubur Imam Syafi'i berada di Mesir. Jadi sebelum dia meninggal dunia, dia buat pandangan yang baru yang bercanggah dengan pandangan yang lama. Sebab apa? Bila Imam Syafi'i jumpa dalil-dalil yang lebih baru. Boleh ya? Jadi ulama dalam beri pandangan, ulama akan rujuk hadis. Tak ada ulama yang bila bagi pandangan suka-suka tolak hadis, tak ada tuan-tuan. Semua ulama rujuk Quran dan hadis. Baik tuan-tuan, InsyaAllah kita akan bertemu pada pengajian akan datang. Saya minta maaf tuan-tuan. Kita jumpa bila bang? Hari ni kan? Hari Sabtu kan? Sabtu ni kan? Dia Sabtu malam kan? InsyaAllah kita jumpa Sabtu nak main ni. Betul tak? Sabtu nak main ni kita apa? Semayang jemaah kan? Ada soalan tak sebelum saya habiskan? Lewat ni soalan. Satu je kan jadilah. Ada tak? Tak ada. Faham semua? Dr. Suqadawi ku ada apa? Komplain? Saya tetap nak mengatakan Abu Talib beriman. Saya kalau ayah sila. Hizbut Tahrir mana? Hizbut Tahrir. Soalan tu bagus. Bagus kan? Nanti tuan-tuan tutup si aircon tuan-tuan. Rasa macam dah. Sejuk tu ni. Tak apa. Hizbut Tahrir ni boleh saya jawab lagi tak? Boleh ke no? Boleh kan? Sebab saya dah bagi tahu lah, malam ni tidak ada makan. So ada tulis ni dalam mesin. Malam ni tidak ada makan. So kita lama sikit tak apalah. Pasal apa? Tidak ada makan. Baik. Okey, sekarang ni tuan-tuan, apa Hizbut Tahrir? Hizbut Tahrir ni tuan-tuan, dia sebenarnya yang mengkaji dia kata Hizbut Tahrir ni dia adalah gerakan yang dekat dengan Mu'tazilah. Dekat. Tapi sayangnya apa? Sayangnya banyak pengikut dia tak tahu ikut je. Sebab apa saya sebut? Saya masa mengaji kat UM dulu, Hizbut Tahrir ni tengah kuat. Dia serajin edarkan. Dekat sini tak ada. Kalau tuan-tuan pergi di Kuala Lumpur, dia edarkan risalah. Ada? Dulu. Sekarang ni mungkin dah tak ada. Kerajaan haram lah kot. Di Indonesia kuat. Mereka punya pengikut seluruh dunia. Saya ingat Hizbut Tahrir ni mungkin berjuta juga kot. Banyaknya ikut. Banyak orang kita lah tuan-tuan yang mengaji agama apa semua ni. Macam kita lah. Kita ikut-ikut. Macam mana nak tahu akidah dia? Buka buku akidah dia. Boleh lah. Tuan-tuan nak tahu akidah Qadiani, jangan dengar cakap pengikut dia. Kadang pengikut dia tak tahu. Jujur, kadang-kadang pengikut Qadiani dia ditipu oleh Tok Syekh dia. Atau sama pengikut Syiah pun. Kita jumpa pengikut Syiah. Banyak yang menipu tuan-tuan. Syiah lagi lah. Dia sembang menipu nombor satu. Menipu saja. Nak tahu akidah dia betul, buka kitab dia. Sebab Syiah ni memang wa syi'aruhumul kadhib, kata Imam Az-Zahabi. Syiah ni memang syiar dia adalah menipu. Itu syiar dia. Memang semua pengikut dia akan diajar menipu dan melakon. Itu Syiah. Dan ajaran sesat yang lain pun sama. Nak tahu akidah dia, buka kitab dia. Jangan dengar cerita dia. Dia memang banyak tipu tuan-tuan. Semua ajaran sesat begitulah. Terutama Syiah. Baik, jadi tuan-tuan, Hizbut Tahrir ni banyak yang tak tahu sebenarnya ikut. Saya tengok kat universiti banyak terikut. Dia punya syiar dia bagus. Kita nak satukan umat Islam untuk khilafah Islamiah. Tapi pemimpin dia tak jelas. Siapa dia? Senang kata depa ni berusaha di atas angin, tahu tak? Cangkul angin. Benda yang tak ada apa? Benda yang diperserukan tu, benda yang tidak ada pada realiti. Tulisan-tulisan depa bagus. Okey, kita nak mewujudkan daulah Islamiah. Okey, bagus. Tapi cara dia macam mana? Buat seminar apa semua kan tak jadi. Tak jadi. Dia mestilah kita mesti dengan politik, betul tak kan? Mesti kita ada jemaah dan sebagainya. Bukan sebab tu Hizbut Tahrir dia takkan jumpa ujung. Mula saya nampak menarik juga Hizbut Tahrir ni. Menyuruh kesan apa? Seluruh umat Islam bersatu di bawah satu khalifah. Masalahnya nanti berebut siapa nak jadi khalifah? Betul tak? Erdogan enggak? Betul tak kan? Tasmimuddin Yassin enggak? Anwar Ibrahim enggak? Saya tak tahu. Sebab tu macam mana? Dia hanya menyeru. Tapi siapa? Siapa? Apa cara dia? Takkan sekali kita buat seminar kita suruh dalam tulisan. Dia macam cangkul angin. Itu je. Satu. Yang kedua, dalam akidah dia, dia pun ni dekat dengan Mu'tazilah Qadariyah. Ini yang masa saya mengaji didedahkan. Waktu saya mengaji, saya punya syekh saya dedahkan. Dia pun sebut tidak ada qada dan qadar. Dia pun ada penafian. Semua yang manusia buat terikat dengan usaha manusia, tidak ada qada dan qadar. Ada kecenderungan ke situ. Ada lagi lah tuan-tuan, ada lagi ya. Sebab antara pengasas itu memang dia ada sifat-sifat Mu'tazilah. Baik ya. Jadi boleh kata pemimpin-pemimpin Hizbut Tahrir ni ada yang berfahaman Mu'tazilah. Boleh tengok dalam kitab dia. Itu Mu'tazilah, itu yang bahaya Hizbut Tahrir tu. Sebab tu di Indonesia ni dah banyak dah ustaz-ustaz sebut tentang Hizbut Tahrir. Dulu tak jelas.
Di Malaysia pun ada orang ingatkan tentang Hizbut Tahrir, sebab dia punya apa, gerakan dia yang tak semua tahu tentang dia punya apa, dia nak bawa ke mana, kita tak tahu. Tapi dalam kitab dia tu memang ada akidah-akidah yang cenderung ataupun dah memang Mu'tazilah. Boleh sedikit. Ada soalan ni? Tak ada mana? Mau faham dah? Okey, saya minta maaf. Boleh kot ni? Itulah jawapan saya. Tapi gitulah tuan-tuan, tuan-tuan pegangnya pesanan daripada Imam Ibn Sirin. Dia kata inna hadzal ilma minad din fanzur mimman ta'khuduna. Pegang pesanan, insya-Allah tuan-tuan selamat. Kata Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni ulama besar tabi'in. Setelah zaman sahabat, tabi'in, anak murid sahabat. Dia kata ingat ilmu ni, ilmu agama ni, ilmu yang kita mengaji ni daripada agama Islam. Pastikan tengok siapa yang kita nak ambil. Boleh tak? Hatta orang kalau kita tengok muka pun serabut, nak sembang bab hadis, nak sembang bab Quran, hang tak pernah mengaji. Betul tak? Kita tengok pun pening tengok muka dia. Hang tak pernah mengaji. Mengaji masjid pun malas. Tuan-tuan buanglah dia, tuan-tuan. Buang tu ngarut je, merapu je. Sama ada ilmu tu pada YouTube atau bentuk syekh sesat dia yang bersembunyi di atas apa, wajah-wajah ustaz. Kan? Atau ustaz yang mengaji jalan pun ada yang mengarut. Ada, bukan tak ada. Macam mana tentang mengarut? Jangan Al-Quran, jangan hadis, jangan majoriti ulama yang muktabar. Okey, saya minta maaf tuan-tuan. Belajar pula. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum bismillahir rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadza jam'an tafruqan ba'da tafruqan ma'suma la taj'al minna syaqiyyan wa la mahmudan. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.